Jelas ke? Dia tengah cakap ke maaf saya tak dengar. Jelas tak? Perlahan doktor. Assalamualaikum. Jelas tak? Dengar lah tapi perlahan. Perlahan. Ke saya yang perlahan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Dengar tak? Boleh dengar. Dengar. Jelas. Dah jelas? Okay, baik. Okay, baik. Hari ni kita mulakan dengan kuis dulu. Okay. Lepas tu, barulah kita proceed dengan bab keempat. Saya tengok dulu, kalau kamu okey, saya akan terus kuliah bab 4. Kalau tak okey, kita terus buat aktiviti lah. Senang kita buat aktiviti pada petang-petang ni berbanding dengan kuliah. Okey. Masuk quiz dulu dan kita akan buat quiz dulu. Di sini ada 41 orang masuk. Jadi kita bagi saya nak cari top 5 untuk quiz bab 3 pula. Okay, saya bagi masa lagi 2 minit, 4.20 kita start untuk masuk. Okay, lagi 9 minit lagi. Jadi siapa dapat top 5 akan dapat nafas lebih sikit lah. Nafas sagu hati. Okay, setengah. Lagi 20 second. Baik, kita start lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita start quiz topik yang ketiga. Ada lagi yang masuk. Doktor, maaf tak dengar suara doktor. Okay, kita start sekarang. Okay, doktor. Kenapa dia tak pergi? Ish, tak betul pula. Okey, dia ada masalah teknikal sikit, tak boleh masuk. Sekejap saya end jap. Kenapa tak nak masuk?
Okey, sekali lagi masuk ni yang kod yang baru 652103. Yang tadi tak boleh masuk. Dia ada jam, dia tekan start tak mau tak bunyi. Empat 25 kita start. Kod dia ada kod. Enam lima dua satu kosong tiga. Not enter. 652103. Betul. Tengok saya share ni. Nampak? Enam dua satu kosong tiga. Okay, ada lagi yang masuk? Ada lagi yang tengah masuk? Yang tak boleh masuk ada lagi? 625 kita start, 425 kita start. Ada lagi tak? Sudah terkejap. Okay, start. Cepat sikit. Boleh? Tak masuk lagi tu. Okay, saya start. Ada lagi yang terakhir. Okay, ni quiz. Okay, boleh mula kamu boleh start. Kita dah hayati sekarang ni di atas. Tekan Hamidah.
Doktor, tadi terkeluar sebab line rosak. Okay, dengar tak? Dengar. Dengar. Dah, saya keluar kejap sebab tadi mic tak berfungsi, jadi saya keluar kejap. Saya reload sekali, ada okey mic. Okay, untuk yang tadi kita punya top 5. Okay, untuk yang tadi kita punya top 5. Kita punya top 5 ada ni lah, ada 5 orang. Okay. Tengok kita punya top 5. Yang pertama Syahidatul, yang kedua Afika, yang ketiga Nuna, yang keempat Muhammad Hafizul, dan kemudian ada Hayati. Ini kita punya top 5 lah untuk topik yang ketiga ni. Okay, ni ada lagi. Sampailah kepada yang terakhir, iaitu anak dan akhir.
Okey, kemudian kita pergi kepada setiap soalan. Tengok pada setiap soalan macam mana. Macam mana saya dah tu boleh 10 betul dan Hafizul 10 betul. Tengok overview soalan. Okey. Jika saya tengok dulu. Tengok sini untuk soalan. Okey, majoritinya yang di atas ni majoriti salah satu atau salah dua saja. Okay, sampai ke top 10. Hanya salah satu kecuali Halim. Yang lain semua ada 2-3 salah. Okay, baik. Itu tak apa. Yang penting kita review question. Okey, yang pertama ni majoriti betul, iaitu 30 orang betul. Kita tahu tentang definisi logik. Dan kemudian guru utama logik pun 24 orang betul. Okey, majoriti betul. Okey, di sini majoriti salah. Okay, majoriti kata untuk matang dan buat keputusan secara tepat. Sedangkan logik ni adalah bergantung kepada diri seorang-seorang. Macam mana dia define logik dalam dia punya diri. Berdasarkan dia punya epistemologi, teori ilmu yang dia ada. Tapi untuk logik ni maknanya peranan yang penting adalah melakukan ataupun meletakkan sesuatu pada tempat. Kerjakan sesuatu pada tempat yang tepat dan betul. Itu pandang logik. Okey, deduktif majoriti betul. Falasi pun majoriti betul. Kemudian pembahagian falasi pun majoriti betul. Okey, ini betul kecuali apa yang bukan pencak indera. Kemudian metodologi majoriti betul. Wahyu juga begitu. Dan siapakah Alexander Aphrodisias? Itu majoriti betul. Baik, jadi ada beberapa soalan lah, 1-2 soalan saja yang tak betul, yang tak dijawab dengan betul. Tapi berdasarkan analitiknya 73% soalan dijawab dengan betul, dan soalan yang ini adalah tentang peranan logik. Itu soalan yang paling susah sekali, ramai orang salah, itu 31 orang. Soalan yang masa ambil panjang, adalah maksud falasi. Ada dua maksud sama 28 second untuk menjawab secara average. Okay. Dan satu question ada question less than 40%. Ini berkaitan dengan topik yang ketiga. Jadi saya faham lah. Okay, jadi ramai yang dah menjawab dengan betul. Jadi saya pasti kamu dah boleh tackle lah tentang topik yang ketiga berkaitan dengan falasi dan logik. Okey. Setakat itu jelas untuk topik yang ketiga. Kita dah nak ulang kaji semula je. Okey, baik. Kelas. Okey. Okey tak? Boleh dengar suara tak? Boleh. Okay. Nampak sunyi je tu. Okey, baik. Untuk topik yang keempat ni, untuk kita memeriahkan kembali kelas. Okey. Untuk topik keempat ni, kamu akan buat assignment dalam kumpulan. Okey, ni assignment ni. Okey, ni ada individu. Okey. Jadi kamu buka kamu punya Jamboard. Saya akan share link. Jamboard. Okey, saya akan share link Jamboard dalam WhatsApp group. Ataupun dekat ni boleh. Saya dah share link Jamboard. Jadi kamu tengok topik keempat punya slide. Okey, slide topik keempat tu dan kamu jawab tentang aktiviti 1 dan aktiviti 2. Aktiviti 1 adalah berkaitan dengan bagaimana mewujudkan keseimbangan jari. Jadi kamu boleh jawab
by sticky note ataupun buah gambar ataupun kamu nak type pun boleh kat sini. Okay. Kemudian aktiviti 2 bincangkan tentang asal usul manusia dari perspektif pelbagai agama. Ini kamu buat dalam kumpulan. Okay. Jadi pukul apa? Pukul 5.30 kita jumpa balik sini. Ataupun kamu buat. Boleh tak? Doktor tak boleh masuk. Tak boleh doktor. Tak boleh masuk. Dia minta akses. Tak boleh masuk. So kena tekan share link. Kalau tak share link tak boleh masuk. Saya ambil daripada Bukan share. copy link. Dia ada dekat situ ada share link. Tak Kita jam buat tekan tu. share. Kita tekan share. Lepas tu saya change anyone with this anyone with the link. Okay. Saya cari ini. Baik. Ini Dekat dot 3 tu doktor. okay, saya dah tukar dah. Anyone Dah. with the link can edit. Boleh masuk? Boleh doktor. Boleh. Boleh? Okay. Boleh. Boleh. Okay, jadi kamu template lah apa-apa yang berkaitan dengan aktiviti 1 dan aktiviti 2. Okey, kita habiskan masa kelas, jangan bawa keluar kelas. Habiskan masa kelas kalau boleh. Buat je. Jadi kamu participate sudah dalam ni. Dalam bahagian aktiviti 1 dan aktiviti 2. Okey. Lepas tu sambil buat aktiviti 1 dan 2 tu, pastikan kamu baca juga slide. Nanti pukul 5.30 kita akan buat quiz bab keempat lah. Kejap doktor, kenapa saya punya tak boleh masuk ni? Ambil link bawah tu. Dah. Tapi dia tulis something went wrong. Try semula. Nacho. Benda. Jamboard. Ada yang melukis ni. Tak boleh buka. Kamu ambil sticky note tu, tulis apa yang berkaitan dengan aktiviti 1. Oh my god. Apa benda? Okay, kemudian aktiviti 2, perkumpulan. Boleh bagi apa bincang tentang asal usul kejadian manusia dari perspektif sebagai agama. Okay, nanti sambil kita main quiz nanti barulah kita buat uraian. Saya uraikan tentang topik yang keempat, iaitu psikologi dan sosiologi manusia. Mudah je. Okay. Apa? Kita bincang dengan kumpulan.
Ada yang tak boleh masuk? Jadi kamu tengok slide tu kamu Doktor, ya. yang dekat Jamboard memang ada conteng-conteng Itu orang lain buat tu. Oh ya. Okey doktor. Korang yang buat. Korang. Ya Allah. Okey, ni Jamboard boleh ambil dalam event juga saya letak dalam ni. Okey, saya ambil masa dalam apa? Dalam masa 5 suku untuk siapkan. 5 suku untuk siapkan. Lepas 5 suku, kita mulakan kuis bab 4. Doktor, saya still tak boleh buka. Buka apa? Jamboard. Saya tak tahu kenapa. Buka. Orang lain boleh buka. Dia cakap something went wrong. Saya tak tahu apa yang went wrong. Salah tu. Boleh tak saya bagi macam notes? Saya buat sendiri notes, lepas tu saya hantar dekat WhatsApp. Dia tu masuk sini kan. Masuk dalam. Benda doktor? Boleh. Nanti saya masukkan dalam ni. Dalam Jamboard ni. Okey. Baik, sambil-sambil kamu buat Jamboard tu, bab 1 dah sampai bab yang aktiviti 1 dan aktiviti 2 tu, saya akan share yang berkaitan dengan okay. Saya akan share berkaitan dengan topik 4. Okay. Sambil-sambil tu kamu boleh proceed untuk Jamboard. Okay. Dalam individu dan kumpulan. Saya share slide. Okey, untuk slide boleh nampak slide? Tak. Nampak slide? Tengah share. Dah share dah. Semua lagi. Dia nampak? Keluar yang doktor you are presenting dia. Nampak doktor, nampak. Okey, nampak. Yang lain Okay, ni tahu lah. Ini berkaitan topik yang kuliah keempat. Kalau tak nampak kamu boleh buka slide daripada e-learning kuliah keempat. Sambil-sambil kamu jawab berdasarkan Jamboard dalam individu dan kumpulan tu. Okay. Berkaitan topik keempat. Lepas ni terus kita akan buat kuis tentang topik yang keempat. Kita tengok siapa yang dapat tangkap tu topik yang keempat. Okey, yang pertama berkaitan dengan yang topik keempat ni berkaitan dengan insan, berkaitan dengan psikologi insan, berkaitan dengan hakikat insan. Okay. Ya, apa yang akan pelajari dalam bab keempatnya adalah tentang asal usul insan, hakikat dan sifat insan, potensi insan, kemudian faham insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan.
Okay, jadi apa yang ada dalam bab keempat ni adalah tentang asal-asal insan dalam aspek falsafah. Okay. Antara ahli falsafah yang ada adalah Plato, Aristotle, Lemaitre dan Smart. Okey, baik. Kalau tak dengar boleh beritahu Okey, dalam yang pertama tentang asal usul insan, ini merujuk kepada pendekatan ataupun pandangan oleh beberapa tokoh ahli falsafah seperti Plato, Aristotle dan sebagainya. Okey, yang pertama bila menyebut tentang asal kemanusiaan daripada sudut Plato, dia kata dunia ni adalah segalanya adalah dunia idea, alam idea ataupun dunia idea. Bukannya alam indera ataupun alam realiti sekarang ni. Dia kata alam indera ataupun alam sekarang ni tidak kekal. Yang kekal hanyalah alam idea. Itu pendapat daripada Plato. Dia kata alam idea yang paling kekal. Dan alam indera ataupun alam sekarang ni hanyalah bayang-bayang kepada alam ataupun dunia idea. Macam kita tafsirkan antara dunia dan akhirat lah. Okay. Dunia yang sekarang ni, realiti sekarang ni dan akhirat adalah yang kekal abadi. Itu kita boleh faham dengan Plato tentang alam dunia, alam indera, alam sekarang ni dengan alam idea. Okey. Dan mereka yang berjaya di alam indera ataupun alam sekarang ni, okey, ikut Plato, siapa yang berjaya dalam alam indera ni, mereka lah yang akan berjaya di alam idea. Siapa yang mampu mengawal diri akan berjaya di alam idea. Tapi plus Aristotle dia menyanggah pendapat Plato. Dia kata alam idea tidak dapat dibuktikan secara empirical, tak boleh dicokong, tak nampak. Jadi Aristotle menentang teori dunia idea oleh Plato. Dia hanya mengikut apa yang realiti semasa ada. Jadi yang paling kekal, yang nyata menurut dia adalah alam sekarang, alam indera dan bukannya alam idea. Alam idea tidak wujud. Dan kewujudan manusia menurut Aristotle, dia mengatakan manusia adalah makhluk yang istimewa dan manusia tu akan mati. Yang tinggal hanyalah roh. Tapi dia tak jelaskan macam mana persoalan roh menurut Aristotle. Dan manusia adalah, dan menurut Aristotle lagi, manusia adalah cenderung kepada materialistik. Kemudian menurut Lemaitre dia mengatakan manusia sama macam binatang. Dia hanyalah bekas kalau tiada jiwa. Kalau manusia tak ada jiwa, dia hanya seperti mayat hidup ataupun seperti satu bekas yang tak ada isi. Dan kemudian menurut Karl Marx yang berkaitan dengan komunis, dia menyatakan manusia ni adalah insan ataupun makhluk yang bermasyarakat. Dan masyarakat yang untuk memajukan ekonomi yang ditentukan oleh keadaan ekonomi semasa. Segala benda bentuk ataupun segala bentuk ilmu, segala aspek seni ataupun aspek kehidupannya ditentukan oleh keadaan ekonomi. Itu menurut pahaman komunis. Dan menyatakan agama adalah candu kepada masyarakat. Jadi dia mengasingkan agama lah, tidak percaya kepada agama daripada fahaman komunis. Daripada situlah, daripada fahaman agama adalah candu masyarakat, yang itulah yang menjadi faktor lahirnya fahaman komunisme dan sekularisme. Okey, kemudian kita pergi kepada yang seterusnya, teori kemanusiaan menurut Sigmund Freud. Dia menyatakan ada 3 jenis jiwa dalam manusia. Dia menyatakan ada sedar, ada separuh sedar dan tidak sedar. Tapi apa yang menarik, dia mengatakan manusia ini terdorong oleh tingkah laku asmara atau seks yang menjadi pendorong kepada perkembangan manusia dan tingkah laku. Ini berkaitan dengan berlainan Argentina. Itu yang menjadi pendorong dia. Kita jadi macam
macam haiwan. Itu menurut Sigmund Freud. Tapi menurut Islam, manusia ni ada banyak elemen dalamnya yang terdiri daripada dua unsur utama, iaitu jasad dan roh. Okay, dalam jasad tu ada elemen, dalam jasad dan roh manusia ni, dua benda yang membentuk manusia ni ada lagi yang mengikuti di belakang, iaitu hati, akal, nafsu. Okay. Itu benda yang mengikuti jasad dan roh manusia. Manusia dibekalkan dengan hati. Okay. Manusia dibekalkan dengan akal dan manusia dibekalkan dengan nafsu. Kalau kamu nak tengok elemen lain, okay, sini antara elemen yang ada. Ada roh, ada nafsu, ada akal, ada hati. Itu menurut perspektif Islam. Manusia ni satu bentuk yang sempurna, yang kompleks. Dan melalui hakikat insan pula, Islam menyatakan manusia ni pada awalnya diciptakan daripada Adam. Nabi Adam tu diciptakan daripada tanah. Belum ada lagi dia punya proses persenyawaan untuk menjadikan Nabi Adam. Nabi Adam original daripada tanah. Dan kemudian Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Adam. Kemudian barulah selepas daripada itu, manusia semua dikembangkan melalui proses persenyawaan, biologi. Dan merujuk kepada hakikat insan secara spiritual pula, okay, bila menyatakan secara spiritual, dia merujuk kepada roh. Roh manusia ni satu benda yang tidak dapat kita nampak dengan mata kasar. Roh ni adalah benda yang bersifat halus, yang hanya diketahui secara detail oleh Tuhan. Allah menyatakan dalam Quran, dia kata hanya Allah yang mengetahui tentang urusan roh, kecuali manusia diberikan dengan sedikit sahaja pengetahuan tentang roh. Dan kemudian manusia ada banyak peringkat hidup. Okay? Ada alam roh, di sini alam roh, alam ghaib. Ada pada sini manusia ada berjanji akan sebelum didatangkan di dunia, okay, kemudian masuk ke alam rahim, ditiupkan roh dalam ni. Okay, kemudian sekarang ni kita hidup di alam dunia, lepas ni kita akan masuk ke alam barzakh yang berbeza dengan alam dunia. Dan akhirnya menuju ke akhirat untuk diberi pengadilan. Okay, ini peringkat manusia. Okay, ini peringkat kehidupan manusia. Okay, peringkat yang ketiga lah yang akan menentukan macam mana manusia tu akan berjaya di alam akhirat. Dan seterusnya daripada asal unsur insan, daripada potensi insan, kemudian kita masuk daripada asal unsur insan, kemudian kita pergi ke hakikat insan secara fizikal dan rohani, kemudian kita masuk kepada potensi insan. Okay, bila menyatakan tentang potensi insan, dia berkaitan dengan apa yang boleh dibentuk melalui pendidikan. Okay, semua benda ni boleh dibentuk dengan pendidikan, iaitu rohani, jasmani, intelek dan emosi, ataupun singkatannya JERI. Ini yang saya cuba buat dalam Jamboard sebentar tadi. Berkaitan dengan yang pertama, iaitu JERI. Okey, yang pertama adalah jasmani. Okay, jasmani ni yang berkaitan dengan kemahiran, bakat, berkaitan dengan fizikal. Okay, fizikal mestilah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Okay. Kemudian ada satu lagi potensi insan adalah emosi. Emosi berkaitan dengan mental. Emosi berkaitan dengan satu situasi. Dan manusia ni ada banyak situasi. Dia boleh jadi takut, gembira, suka dan sebagainya. Itu bergantung pada emosi. Dan emosi ni satu aspek yang perlu diketahui, dia perlu dikawal. Dia tak boleh dibiarkan tanpa batas. Kalau tidak, dia akan jadi too much lah, teruk. Okay. Antara kepentingan emosi adalah untuk kelangsungan hidup, buat keputusan, okay, meramal tingkah laku seseorang berdasarkan dia punya emosi, berkomunikasi gembira dan bersatu padu. Itu antara kepentingan emosi. Dan dia menyatakan tentang rohani, dia berkaitan dengan roh. Bila menyatakan roh, dia berkaitan, dia satu, bila manusia ni, bila melibatkan roh ni perlu diisi. Kalau tidak, manusia akan jadi kosong lah. Dia memang manusia, ada jasadnya, tapi rohnya tak ada langsung, dia kosong. Okay. Bila kosong tu lah dia menjadi seperti orang yang tidak ada pegangan. Bila roh kosong, manusia akan jadi bebas, akan tidak mempedulikan larangan dan tegahan daripada Tuhan. Okey, kemudian di sudut yang terakhir adalah intelektual berkaitan dengan akal.
Bila menyatakan tak akal kepada manusia ni, akal merupakan pemisah antara manusia dan haiwan. Akal merupakan pemisah antara manusia dan haiwan. Dan akal ni dia boleh diasah dan boleh ditajamkan melalui pembacaan, melalui berfikir, melalui analisis dan sebagainya. Dan akal ni pengguna akal perlu dikawal supaya dia tidak melampaui batas-batas seperti memikirkan kejadian Tuhan dan perkara-perkara yang tidak boleh difikirkan oleh manusia, yang tidak boleh digapai oleh akal manusia. Okey, kemudian kita pergi kepada last sekali tentang faham insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Di sini ada tentang beberapa isu yang dibawa seperti neoliberalisme dalam sistem pendidikan, insan sejahtera daripada perspektif psikologi dan sosial, dan kemudian kegagalan mewujudkan perbuatan masyarakat di Malaysia. Dan bila menyatakan tentang neoliberalisme berkaitan dengan serampang dua mata, ekonomi dan politik. Mana pemerintah tu dia mengindustrikan pendidikan, mengekonomikan pendidikan. Jadi pendidikan tu dia bersifat satu industri. Dan pendidikan tu bukan semua orang yang boleh dapat. Kemudian orang yang lebih tinggi pendidikan akan dapat tempat yang lebih bagus. Jadi macam tu. Dia jadi macam tu dalam masyarakat akibat daripada pengaruh neoliberalisme. Dan insan sejahtera daripada perspektif psikologi dan sosial ni berkaitan dengan manusia yang perlukan kepada orang lain, perlukan kepada kehidupan sosial. Okay? Manusia tidak boleh hidup seorang. Manusia perlu bersosial, perlu masyarakat, dia perlu menyumbang kepada orang lain. Manusia yang terbaik adalah manusia yang menyumbang kepada orang lain. Okay? Kemudian isu seterusnya adalah gagal ataupun sukar mewujudkan kepada masyarakat di Malaysia. Ini berkaitan dengan aliran bahasa ataupun dan juga aliran sekolah. Inilah dua perkara ni yang menjadi isu sehingga gagal ataupun sukar mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Itu dia punya rangkuman untuk isu, 3 bentuk isu dalam faham insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Isu-isu kemanusiaan yang dibawa dalam topik yang keempat ini. Okey. Itu berkaitan dengan topik yang keempat. Okay, setakat tu ada soalan? Tak ada. Okey, boleh fahamlah tentang bab yang keempat ni. Bab keempat senang je masalah. Okey, semua dah hantar? Jamboard aktiviti 1 dan 2? 2 belum. Okey. Boleh hantar segera. Saya Dalam Sabar doktor, tak siap lagi. saya bagi masa sampai 5 suku. 5 suku. Kita akan start dengan kuis. Senang je topik keempat ni, berkaitan dengan psikologi. Tak susah sangat. Lebih tricky adalah bab kelima, itu tentang metafizik. Itu lebih tricky lah. Okey, saya nampak soalan 1 dah ramai yang hantar. Okey, tak apa, nanti saya check satu-satu.
Okey, yang kedua pula. Aktiviti kedua. Doktor, Tu, doktor. ya ada apa tu? Saya nak tanya yang pasal assignment yang hari tu, yang pasal isu semasa. Kan dia ada banyak ni kan, macam ada faktor, kesan, cara, falsafah tu semua kan. Kan ada banyak kan. Apa ni doktor nak macam kalau ada satu dalam faktor tu, faktor, ciri, kesan, faktor, kesan, cara tu semua, doktor nak berapa point at least? Kalau saya tak ada had ikut yang kamu punya huraian lah. Apa? Ikut kamu punya jenis huraian lah. Ikut rubrik tu. Okay, doktor. Saya tak ada takkan had point ataupun had cuma ada had ni je. Had apa? Had muka surat je. Okay. Kamu nak buat banyak mana terpulang, tapi jangan lebih daripada 10 muka surat. Okay, ada lagi 10 minit. Assignment tu kalau untuk falsafah semasa tu, kalau ulasan tu dah siap, boleh bagi. Dan kalau group tu dah siap buat Google Form, dah submit, dan bagi saya tengok dulu, okay, kalau okey Google Form tu, dan boleh proceed untuk edarkan kepada 10 orang sahaja. Lepas tu boleh buat hasil untuk kamu punya projek. Itu untuk falsafah lah. Untuk projek, proposal projek dan pengurusan isu semasa. Siapa dah siap boleh bagi. Okay, saya tengok soalan Uhis bab yang keempat. Uhis bab keempat. Okey, kita ambil masa dalam lagi 4 minit lagi. Okay. 4 atau 5 minit lagi. Lepas tu kita boleh start dengan topik yang keempat.
Okay, OHIS topik keempat, kod dia 015418. Siapa nak masuk boleh masuk. Sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan siapkan tugasan berkumpulan. Okey, lagi 2 minit. Okey, sambil siapkan kamu punya kumpulan tu masuk dalam dah habis masa kita boleh masuk dalam quiz part. Okay, untuk quiz ni untuk 5 2 markah. Untuk 5 bagi 2 markah. Okey, 5:18 kita boleh start untuk quiz hari keempat. Lagi 2 minit masuk. 5:18 kita boleh start.
baik. Dua tu nampak dah habis tu. Letak nama kumpulan sekali letak nama kumpulan grup mana nanti senang. Kalau tidak saya tak tahu mana grup satu, mana grup dua. Baiklah. Yang terakhir. Okay, grup 3 nampak dah siap dah tu. Ada perspektif Chinese dah ada, Islam dah ada, Hindu pun dah ada. Ya, ada kelas. Baik. Okay. Ada lagi yang tak masuk. Quiz. Okay. Lima 20 habis. 5.20 dah cukup untuk kita buat cimbok tu. Okay, mana kumpulan yang dah siap. Masuk ke dalam quiz pula untuk yang topik keempat. Okay, berdasarkan slide yang saya dah bentang tadi. Okay, topik keempat. Kita boleh tengok untuk quiz bab yang keempat. Okay, kita ada 32 orang. 33. Lagi 7 orang. Okay, lagi. Okay, grup 6 pun siap untuk gamebot. Baik. Okay, nampak ada penuh tu gamebot. Okay, grup yang dah siap gamebot semua boleh masuk dalam quiz. Di sini ada 4. Tak boleh lagi gamebot. Namanya. Doktor, saya punya saya send kat WhatsApp. Okay, nanti ada WhatsApp. Yang grouping dah masuk. Okay, 35. Okay. Nanti saya bagi tu. Saya bagilah 9 minit lagi. 5, 2, 4. Kita start. Itu je. 5, 2, 3 atau 5, 2, 4. Kita start untuk gamebot. Untuk quiz. 5, 2, 3.
Grup 3 dah ada, grup 7 dah ada, grup 6 dah ada, grup 2 dah ada dalam Bundot, grup 5, grup 1, grup 4, ni. Grup 2 saya tak nampak tu. Grup 3. Oh 3 dah ada. Okay, grup 2 belum lagi. Nampak lagi grup 2. Okay, kita masuk pada dashboard. Kita tulis. Boleh tengok quiz sekarang? Keempat. Boleh masuk. Pakai ke kod yang masuk tadi. Boleh jawab tak? Doktor tak boleh jawab pun ke saya punya yang rosak? Tak boleh jawab ke? Tak. Boleh tekan. Saya tak Boleh boleh tekan. connect to quizzes. Sebab saya tengok sini tak ada orang yang jawab lagi ni. Saya jawab tadi tapi dia terus keluar dekat yang muka surat akhir tu. Saya pun terkeluar doktor. Yang lain boleh jawab tak boleh tak? Boleh. Saya Tak jawab boleh 4 doktor, soalan ni tak terkeluar boleh. juga. Saya boleh jawab. Saya ingat saya seorang Kenapa je. tengok kat sini? Tengok kat sini dia tak ada yang jawab lagi. Dia tak berjalan pun. Saya ingat belum ada yang jawab lagi. Senyap je kan. Nasib baik tanya. Dia dah jawab tadi. Kita try sekali ni. UIC Uhis. Uhis topik 4.
Ya. Okay, try lagi. Lima. Oh, ramai orang jawab. Sebab tadi dia tak keluar dia punya result tu yang siapa yang tengah jawab, berapa orang yang berjalan ke dunia makan. Apa kita buat semula? Ambil masa dalam 10 minit atau 2 minit untuk mempersuah kita start. Okay, 75 orang. So, 4 orang lagi. Nanti 3 orang. Dua. Lagi seorang lagi. Apa lagi nak masuk? Ya, kita boleh start. Boleh, boleh? Okay, baik. Boleh Dato', boleh. Okay, saya dah mula. Okay, kamu boleh start. Okay, sekarang dia berfungsi dengan elok. Okay, kamu boleh jawab. Saya 5 lah. Ini kena tahu.
Okay, semua dah habis? Dah doktor. Baik. Okay, untuk yang ini kita ada 5 leader, 5 top 5. Pang Ofen, Syamim, Emily. Kita ada Syamim, Emily, Pang dan ini kita punya top 5 untuk yang ni. Ada Afiqah dengan Lau. Muhammad juga dapat 90%. Okay, untuk Pang dia ada satu salah. Okay, biasa. Okay, sampai ke nombor ke-8 ada semua satu salah. Ini banyak jauh daripada merah ni. Okay lah. Okay, tahniah untuk top 5 dan okay, akurasi dia, ketepatan dia 26, jawab yang betul, soalan yang paling susah, soalan yang 4. Okay. Cuma setengah lah 15 salah. Kembali betul lagi. Kemudian soalan yang paling panjang ambil masa tentang konsep lisan. Average masa 18 second untuk satu soalan. Okay. Jadi kita review soalan sekejap sebelum kita bersurai. Okay, yang pertama review soalan. Ini betul semua tentang Jerry. Okay, semua tahu tentang Jerry. Tiga tugas hidup. Majoriti betul. Dan konsep lisan sejahtera. Majoriti betul. Kemudian yang mana bukan pengaruh neuralism. Bukan ekologi. Bukan maksud neo. Neo ni bertentangan dengan FPK. Kemudian ini bukan silibus, bukan untuk perpaduan dalam pendidikan. Kemudian ini bukan batas. Pengaruh pun betul. Kepentingan akal, kepentingan emosi bukan untuk aktiviti sosial. Kemudian yang salah dan jasmani majoriti betul, itu bukan fizikal, bukan nadi, iaitu roh merupakan nadi kepada manusia. Baik. Okey, nampaknya bab 4. Okey. Semua okey, bab 4. Baik. Terima kasih atas komitmen untuk Jamboard dan juga quiz pada hari ini. Okay, terima kasih banyak. Nanti kalau kita berjumpa pada next week lah. Jadi tak ada kerja-kerja tertangguh lagi. Jadi kita habiskan terus masa kelas 2 jam. Jamboard dan juga quiz. Okey, terima kasih atas kehadiran semua. Kita jumpa pada minggu hadapan. Pada hari dan waktu yang sama. Okey, kita boleh bersurai. Ada soalan, boleh estate dalam Okey, Terima kasih doktor. Bye. Assalamualaikum. Have a nice week. Have a nice weekend. Terima kasih doktor. Terima kasih. Terima kasih doktor. Thank you doktor.